Surah Iman masuk lagi sekali. Okey, Zarfan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa nushnir alaina iman ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. So, kita teruskan. So, saya habiskan pukul 10, pukul 9.55 insyaAllah. Okey, Elisha masuk. Okey, Alhamdulillah. Right, kita teruskan. So, hari ni saya nak terus habiskan tajuk 10.1, ancaman alam sekitar. Okey, now, tajuk ni awak rasa dia adalah tajuk yang senang. Tapi tajuk ni sebenarnya untuk saya soalan dia yang banyak keluar soalan kebat. Nah, dalam tajuk ni kita akan bercerita, kita akan membincangkan masuk ke lestarian alam. Pernah dengar tak? Saya rasa kita biasa guna perkataan lestari ni kan. So, kelestarian alam ni topik baru tau. Dulu, silibus dulu kita orang tak pernah belajar kelestarian alam. Lepas tu kita nak cerita mengenai ancaman alam sekitar. So, ancaman alam sekitar ni dia memberi kesan kepada perubahan iklim. And then ancaman alam sekitar kita nak cerita pasal apakah itu penyahutanan, pencemaran, kehilangan biodiversiti, ledakan pertumbuhan manusia, pemanasan global, eutrofikasi dan juga ni salah ni. Okey, eutrofikasi. Dan satu lagi untuk tajuk ni kita akan buat eksperimen insya-Allah bukan sekolah insya-Allah. Okey, kita akan buat eksperimen untuk mengkaji tahap pencemaran air. So kita nak mengkaji tahap pencemaran air, kita mengkaji tahap BOD. Biasanya kita guna perkataan dia pendek je, BOD. BOD ni sebenarnya stand for keperluan oksigen biokimia ataupun kita panggil dia sebagai in English ni BOD ni biochemical oxygen demand. Okay. So yang ni. So dalam tajuk ni saya rasa yang baru untuk awak. Assalamualaikum. Yang baru untuk awak adalah eutrofikasi, pemanasan global dan juga eksperimen BOD. Yang ni kod yang baru. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Now, hari tu saya ada tengok, sebenarnya saya ada nak buat satu plan tapi saya tak tahu bila saya nak buat. Saya nak tanya, saya tak tahu macam mana, saya nak tanya budak-budak macam mana diorang belajar masa zaman COVID hari tu. Hari tu saya ada tengok video daripada yang Sabak Berenang punya budak macam mana dia belajar bio. And then ada satu yang saya rasa boleh kita pakai. Satu budak yang Chinese boy tu, Michael tu, dia cakap dia buat ada group study which is macam kita punya guru muda. Seorang pegang satu subjek. Dan satu lagi ada budak Melayu tu, saya lupa nama dia siapa. Dia cerita kata pakai keyword. Sebenarnya keyword tu betul sebab ex-student saya yang dulu dia kata cikgu cuba bagi keyword untuk setiap topik. So saya cuba nak bagi poin yang penting untuk setiap kali kita buat kelas ni kan. Alright, so kelestarian alam. So kelestarian alam ni maksudnya apa? Adalah keadaan alam sekitar yang kekal. Kita nak cuba maintain keadaan alam sekitar yang kekal. Maksudnya kalaulah hutan tu hijau, kita nak maintain kehijauan hutan. So kelestarian alam maksudnya adalah keadaan alam sekitar yang kekal. Kita nak memelihara alam sekitar tu. Kalau alam sekitar tu hijau, kita nak preserve dia biar hijau. So itu yang dimasukkan sebagai kelestarian. Okey. Now, masalahnya dengan kelestarian ni adalah disebabkan oleh pertambahan populasi manusia. So, senang kata, kita senang je kita cakap, kita nak maintain hutan. So, kalau kita maintain hutan, itu adalah kelestarian alam. Maksudnya, dia adalah untuk mengekalkan keadaan alam sekitar. Alam sekitar tu dalam keadaan kekal. Okey, tak ada masalah. So, itu maintain keadaan alam sekitar. Tapi masalahnya, untuk mengekalkan kelestarian alam ni, kita ada banyak konflik. Konfliknya adalah, satu punca paling utama adalah disebabkan oleh pertambahan populasi manusia. Kenapa pertambahan populasi manusia ni boleh mengganggu kelestarian alam? Kenapa awak rasa kita susah nak kekalkan hutan simpan tu bila populasi manusia bertambah? Kenapa saya kata bila populasi manusia bertambah, dia mewujudkan konflik? Kenapa kita cakap macam tu? Kenapa manusia ni makin banyak bilangan manusia ni, kita kata dia akan
menimbulkan konflik. Konflik untuk apa? Konflik untuk alam sekitar. Maksudnya dia mengancam kelestarian alam. Kenapa pertambahan populasi manusia boleh mengancam kelestarian alam? Makin banyak manusia, paling sempoi. Makin banyak manusia, makin banyak apa? Tebang pokok dan Memang kilang, yes, very good. Okay, yes, dia akan tebang pokok. Kenapa Aisyah? Very good. Kenapa kena tebang pokok tu? Tebang pokok untuk apa? Tebang pokok ni biasanya adalah untuk pembangunan. Kilang ni untuk apa? Kilang tu adalah, untuk rumah. Kilang tu adalah untuk pekerjaan. So, maksudnya untuk manusia survive, dia perlukan tempat tinggal dan dia perlukan pekerjaan. So, tempat tinggal tu kita perlukan satu kawasan dan biasanya kita akan tebang hutan untuk menyediakan pembangunan tu. Dan satu lagi, kalau yang ni, makin banyak manusia, makin banyak pencemaran. Setuju tak? Setuju tak saya cakap? Makin banyak manusia, makin banyak pencemaran. Sebab kita akan menghasilkan sampah. Macam rumah kan, makin banyak sampah. So, salah satu cara kita nak kurangkan pencemaran tu adalah menggunakan kitar semula. Tong kitar semula. So, dalam tong kitar semula ni, kalaulah biru, dia adalah untuk kertas. Kalaulah coklat, dia untuk kaca. Kalaulah jingga, dia untuk logam dan juga plastik. So, penggunaan kitar semula ni adalah salah satu cara untuk kita mengurangkan ancaman kepada kelestarian alam. Okay, so kalau dia kata kat sini, tong kitar semula adalah salah satu strategi untuk melestarikan alam ataupun untuk mengekalkan kelestarian alam. Strategi ini dapat mengurangkan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Contohnya macam kertas. Kertas ni asalnya daripada mana? Dari mana kita dapat kertas ni? Kertas kita dapat dari mana? pokok. Ya, pokok. So basically kita kitar semula dan biasanya kitar semula saya baru tahu. Nanti ada satu kataan namanya recycle dengan upcycle. Pernah dengar upcycle tak? Tak kan? So kita akan belajar tu. Rupanya ada beza tau recycle dengan upcycle. Okey, ancaman alam sekitar. So ancaman alam sekitar sebenarnya musuh utama alam sekitar adalah manusia. Sebab tu saya cakap masa COVID ni sebenarnya alam sekitar tu macam bernafas tau. Sebab kita semua duduk diam. Untuk kita manusia kesian lah. Ada orang tak ada kerja sampai dah kena berhenti. Ada orang hilang sumber pendapatan semua. Tapi untuk alam sekitar, bila manusia tak produktif, okay, maksudnya aktiviti manusia akan berkurang. So bila aktiviti manusia akan berkurang, pencemaran alam juga berkurang. Okay, so keyword dekat sini, ancaman alam sekitar adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Tapi tak semua aktiviti manusia ni mengancam alam sekitar. So antara aktiviti yang mengancam alam sekitar adalah this one. Pembakaran bahan api fosil. Yeah. And then kita ada penyahutanan, kita ada penternakan, kita ada pertanian, kita ada penggunaan penyejuk. Okay, now antara yang ni kita ada 5 ni, sekejap 5 is it? Sekejap. Okay. Alright. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pembakaran bahan api fosil ni biasanya macam ni tau. Apa-apa je aktiviti pembakaran, apa-apa aktiviti pembakaran yang menggunakan bahan api fosil, contoh bahan api fosil apa? Contoh bahan api fosil. Apakah contoh bahan api fosil yang awak tahu? Bahan api fosil ni, wow, Adam, Assalamualaikum. Okay, apakah contoh bahan api fosil? Contohnya apa? Petrol, diesel, dan juga gas asli. Okay, now, biasanya awak tengok kat sini, bahan api ni, persamaan antara bahan api fosil ni, ini adalah sumber yang boleh diperbaharui atau tidak boleh diperbaharui. Tak. Yang ini adalah yang tak boleh diperbarui. Dan satu lagi, dia boleh menghasilkan gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan satu lagi adalah sulfur dioksida. Okey, senang kata macam ni.
kesimpulannya, ini adalah aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar. Kita ada 5. Kita ada pembakaran, penyahutanan, penternakan, pertanian dan juga penggunaan bahan penyejuk. Nah, penggunaan bahan penyejuk biasanya kita guna CFC. Okey. Nah, peternakan ni dia menghasilkan metana. Senang kata, haiwan ni dia hasilkan najis dia kan. Najis tu sebenarnya dia hasilkan gas. So, gas tu adalah gas metana. Yang ni kalau saya tak silap, kalau saya salah tolong betulkan. Macam dekat India, if I'm not mistaken. Macam dekat India, sebab dia orang ada banyak lembu, dia orang punya, awak tahu tak, najis lembu tu sebenarnya dia menghasilkan metana. And then dia orang boleh kumpulkan najis lembu tu and then dia buat something. Jadi bio jisim ke apa, something macam tu. So maksudnya daripada najis lembu tu dia orang boleh menghasilkan tenaga. Sebab dia ada gas namanya metana. Tetapi metana banyak sangat ni dia boleh mencemarkan alam sekitar. So kesimpulannya, ancaman alam sekitar adalah daripada manusia. Dan 5 aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar, iaitu pembakaran, penyahutanan, penternakan, pertanian dan juga penggunaan bahan penyejuk. Kenapa aktiviti-aktiviti ni boleh mengancam alam sekitar? Sebab semua aktiviti ni menghasilkan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni kita nak cakap dia adalah gas yang boleh menyebabkan suhu persekitaran jadi panas. Korang pernah dengar tak gas rumah hijau? You guys pernah dengar tak gas rumah hijau? Pernah dengar tak? Tak pernah? Pernah belajar tak masa mendengar rendah pasal gas rumah hijau? Tak pernah ni. Tak pernah. Okay, right. So tak apa. Saya tak marah. So, senang kata saya nak cerita macam ni tau. Pemanasan global ni biasa dengar kot. Korang pernah dengar pemanasan global kan? So, pemanasan global ni adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gas rumah hijau yang terlampau banyak. Ni RH ni rumah hijau tau. Saya nak bagi tahu awak, tak semua benda tu jahat. Gas rumah hijau ni baik. Contoh gas rumah hijau yang paling famous sekali, paling famous gas rumah hijau adalah gas karbon dioksida. Tapi ada gas rumah hijau yang lain. Contohnya macam metana. Apa lagi tadi? CFC, karbon monoksida, and then satu lagi gas nitrogen oksida. So, ini adalah gas-gas rumah hijau. Tetapi gas rumah hijau yang paling famous adalah gas karbon dioksida. So far sampai sini okey tak? Isnin ni, pemanasan global adalah disebabkan oleh gas rumah hijau. Contoh gas rumah hijau, saya sebut ada 5. Gas karbon dioksida, metana, CFC, karbon monoksida dan juga nitrogen oksida. Now, gas-gas ini dikenali sebagai gas rumah hijau. Saya cakap gas rumah hijau ni elok untuk kita. Dia bagi bumi ni suhu ni panas. Suhu bumi panas. Teka, apa jadi kalaulah bumi ni langsung tak ada gas rumah hijau? Apa jadi kalau kat bumi ni tak ada langsung gas karbon dioksida, tak ada metana, CFC, karbon monoksida dan juga nitrogen oksida. Apa jadi pada bumi kalau kita langsung tak ada gas rumah hijau? Gas rumah hijau ni penting tau. Tapi kalau gas rumah hijau terlampau banyak, dia menyebabkan suhu bumi terlampau panas. Kalau gas rumah hijau langsung tak ada, teka, apa jadi pada bumi kita? Tekalah. Teka. Sejuk. Ya, dia akan jadi terima kasih. Dia akan jadi terlampau sejuk. Okay. So kalaulah kat dunia ni, dekat bumi kita langsung tak ada gas rumah hijau, kita jadi macam duduk kat kutub utara, kutub selatan. Dia akan jadi sumur ais. So bila ada sumur ais, tak ada siapa boleh hidup. So gas rumah hijau ni penting untuk maintain suhu bumi. Okay, bila dia maintain suhu bumi, maksudnya lebih banyak organisma boleh hidup. Okay, so itu adalah kepentingan gas rumah hijau. So kepentingan gas rumah hijau adalah untuk maintain suhu bumi supaya lebih banyak organisma boleh hidup. Okay, now, sekejap ya, saya tengok kat sini. Boleh ke cepat ni ayat, isi dia banyak. Okay, now perubahan iklim. Saya ambil yang ni Now, apakah itu gas rumah hijau? Saya cerita yang ni, keburukan gas rumah hijau, ini kebaikan. Now, ini yang saya kata, kita cerita dulu kebaikan kesan rumah hijau. Macam ni. Ini adalah sinaran matahari. Saya buat nombor 1. Sinaran matahari ni, dia akan masuk. Bila dia masuk, okay, dia boleh bagi suhu bumi ni panas sikit. So, saya buat sini arrow. Dia masuk.
Bila dia masuk dia bagi panas, dia boleh mengekalkan kehidupan bumi dengan dia maintain suhu. Suhu tu just nice, tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Kemudian, suhu sinaran matahari yang masuk ni kemasukan sinaran matahari. Kedua, ada sinaran matahari ni akan dipantulkan. Ni ayat nombor 2 tau. Ni nombor 2, ada sinaran matahari akan dipantulkan. Now, sinaran matahari yang dipantulkan ni, okey, dia dipantulkan dalam bentuk sinaran inframerah. Okey, yang paling elok, dia mesti keluar semua. Tetapi disebabkan oleh gas rumah hijau, katakanlah gas rumah hijau nombor 3, ada sinaran inframerah tu dia terperangkap di bumi. Okay, dia akan diserap dan diperangkap oleh bumi. So, bila dia terperangkap oleh bumi, dia dapat mengekalkan aras air laut dan menghalang pencairan ais. Ini adalah yang nombor 4. So, ini senang kata kebaikan dia. Tapi, kita tengok buruk dulu, lepas buruk. Lepas baik, kita tengok yang buruk. Bila lah gas rumah hijau tu terlampau banyak, cerita dia tetap sama tau. Cerita dia tetap cahaya matahari akan masuk. Ni point. Cahaya matahari akan masuk. Saya ambil warna biru lah. Dia masuk, nombor 1. Lepas tu cahaya matahari akan masuk, ada cahaya matahari ni dia akan dipantul keluar. Patutnya dipantul keluar. Okey, tetapi disebabkan gas rumah hijau terlampau banyak, dia akan menyebabkan sinaran UV, sinaran matahari dia terperangkap. Bila dia terperangkap, dia akan menyebabkan peningkatan suhu bumi dan juga pemanasan global. Okay, so ni nombor 1. And then, ini saya ambil ni nombor 2 lah. Okay, now, katakanlah kalau suhu bumi ni meningkat dan menyebabkan pemanasan global je, kita senang kata, isu dia bukan dia menyebabkan pemanasan je. Dia akan menyebabkan benda lain juga. Awak teka, dia akan menyebabkan apa? Senang kata, cahaya matahari masuk. Bila cahaya matahari tu masuk, ada sinaran tu patutnya keluar. Sinaran tu masuk ke bumi and then sinaran tu ada dipantulkan. Sinaran yang dipantulkan daripada bumi tu patut keluar daripada atmosfera kita. Tetapi sekarang sinaran tu tak keluar disebabkan oleh gas rumah hijau. So gas rumah hijau yang memerangkap semua sinaran cahaya matahari tu, sinaran cahaya matahari tu, dia akan menyebabkan suhu bumi meningkat dan dia juga akan menyebabkan pemanasan global. So, apakah kesan lain daripada pemanasan global ni? Apakah kesan lain daripada pemanasan global ni? Dia bukan saja pemanasan global, dia akan menyebabkan perubahan apa? Iklim. Yeah, dia akan menyebabkan perubahan iklim. So, kita nak kata dekat sini, okay, pemanasan global ni bukan sahaja menyebabkan suhu bumi meningkat. Pemanasan global ni sebenarnya dia akan menyebabkan perubahan iklim. Sebab tu kita kata sekarang kita dah tak boleh predik hujan tu macam mana. Tiba-tiba berlakunya ribut taufan. So senang kata dia akan mengganggu taburan hujan, perubahan angin. Dan satu lagi sebenarnya kalau pemanasan global yang teruk, kita tengok sekarang negara kita nasib baik di kawasan geografi kita ni bukanlah kawasan gempa bumi atau ribut taufan. Tapi itu pun kalau awak perasan dekat Sabah selalu kena sikit sebab Sabah tu dah nak dekat Filipina. Dan masalahnya sekarang sebenarnya bumi kita bergerak tau. Plat bumi bergerak. Sebab tu daripada dulu kita tak ada gempa bumi, lama-lama dekat kawasan macam Sabah tu dia dah ada, dah kena. Sebab bumi kita memang bergerak. Kalau you guys ingat tak belajar geografi sebenarnya dia bergerak. Okay, plat bumi tu bergerak. So bila benda tu bergerak, plat bumi tu bergerak, lama-lama kita dah di kawasan dekat lingkaran gempa bumi tu. Okay, so senang kata perubahan iklim sebenarnya faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim adalah pemanasan global. So tadi saya tanya lagi sekali, pemanasan global ni adalah disebabkan oleh apa? Pemanasan global ni disebabkan oleh apa? Gas rumah hijau. Gas rumah hijau. So gas rumah hijau ni terlampau banyak. Apa kesan gas rumah hijau ni terlampau banyak? Nanti sejuk sangat. Gas rumah hijau tu banyak sangat. Bila gas rumah hijau tu banyak sangat, dia akan menyebabkan apa? Pemanasan global.
Yes, terima kasih pemanasan global. So kat sini saya ambil kat sini. Ini boleh baca balik tau. Kebanyakan gas rumah hijau, gas karbon dioksida terbentuk secara semula jadi. Walau bagaimanapun, aktiviti manusia telah menyebabkan kepekatan gas karbon dioksida ni meningkat. Yang mana ni? Meningkat. Dan lebih banyak tenaga haba terperangkap. Seterusnya, meningkatkan suhu bumi. Senang kata, bila cahaya matahari masuk, ada cahaya matahari yang terperangkap. Cahaya matahari itu terperangkap disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh gas rumah hijau. Yang ni awak tengok lagi sekali tau. Saya laju, saya minta maaf. Okey, 6. Penyahutanan. Penyahutanan dan kehilangan biodiversiti. Kita cerita yang baik dulu. Kenapa penyahutanan ni penting? Aktiviti kedua adalah penyahutanan. So, kenapa penyahutanan ini penting? Tadi pertama kita cerita pasal pemanasan global. Kedua, sekarang kita cerita pasal penyahutanan. Kita cerita yang baik dulu pasal penyahutanan. Ada ke baik pasal penyahutanan ni? Apakah kebaikan penyahutanan ni? Apakah kebaikan penyahutanan ni? Kenapa penyahutanan ni saya kata ada baik dia? Kenapa? Boleh buat rumah. Ya, boleh buat rumah. So senang kata penyahutanan yang paling penting adalah untuk pembangunan. Okey, dan satu lagi kalau kat sini balak ni untuk apa? Balak ni untuk pembinaan, buat perabot dan juga kertas. Kalau penyahutanan untuk melombong mineral, yang ini adalah untuk ekonomi dan juga mineral ni kita boleh buat macam katakanlah tin oksida kan. Tin tu kita nak buat pengetinan lah. Pengetinan lah. Kemudian kita tengok sini adalah untuk pertanian dan juga perumahan dan juga jalan raya. So penyahutanan senang kata kebaikan untuk manusia adalah macam saya kata tadi. Tajuk ni manusia, populasi manusia makin bertambah. Bila manusia makin bertambah, keperluan kita untuk bina perumahan, sekolah makin lama makin bertambah. So kita terpaksa melakukan penyahutanan untuk memenuhi keperluan populasi manusia untuk kemudahan dan juga untuk kemajuan. Okey, tetapi kalaulah penyahutanan ini dilakukan secara tidak terkawal, ia akan menyebabkan hakisan tanah, banjir kilat, perubahan iklim, kehilangan biodiversiti, mengganggu kitar nitrogen, kitar air dan kehilangan kawasan tadahan air. Apakah yang dimasukkan sebagai kehilangan kawasan tadahan air? Apakah maksudnya tu? Tak ada hutan. Kenapa kita kata tak ada hutan tu dia boleh mengganggu kawasan tadahan air? Pernah dengar tak kawasan tadahan air? Pernah dengar tak? First time ke dengar? Meningkatkan ekonomi negara. Okey, nah macam ni. Kawasan tadahan air, bila air hujan turun, sebenarnya air hujan turun kalau dekat kawasan tanah rata, tanah tu macam lombong, dia tak ada pokok, bukit kena tarah. Okey, bukit kena tarah bila bukit kena tarah kita kata dia tak ada kawasan tadahan air. Apakah itu kawasan tadahan air? Senang kata, mana-mana saya ambil satu puncak alam lah paling senang. Puncak alam, apa-apa kawasan perumahan. Kawasan perumahan kalau perasan dia ada satu tempat ada kawasan kolam, tasik. Dia mesti ada buat tasik. Okey, so tasik tu adalah kawasan tadahan air. Dan satu lagi, biasanya diorang akan buat banyak tanam pokok balik tau. Ataupun dia buat satu taman. Taman tu untuk letak banyak pokok. So sebenarnya, pokok yang banyak, kita cakap pokok yang banyak adalah sebagai satu kawasan tadahan air tau. Water catchment area kalau in English. Kenapa kita kata pokok yang banyak ni sebagai kawasan tadahan air? Bila banyak pokok sebenarnya, air hujan yang turun tu akan diserap oleh akar pokok. Bila air yang turun tu diserap oleh akar pokok, dia tak akan mengganggu struktur tanah. Tetapi jika kawasan tu tak ada pokok, bila air tu turun, contohnya macam siapa jawab ni. Okey, Mirza kata kena tarah. Okey, katakanlah satu kawasan ni hujan turun tak ada pokok, apa jadi dekat struktur tanah tu? Ni kan? Awak nampak? Ini ni tak ada kawasan tadahan air tau saya kata. Bayangkan kat sini kawasan tak ada tadahan air. Saya kata kat sini pokok ni sepatutnya hujan. Bila hujan ni dia akan diserap oleh pokok. Sekarang pokok ni semua kena tebang. So apa jadi dekat struktur tanah yang ni? Yang ada tulis larut lesap ni. Apa jadi dekat struktur tanah tu?
Lambat awak ni, di pagi ni sebab hari ni. Okay. So saya jawab lah kan, Bukit Kenadara. So senang kata, bila lah hujan tu turun dekat kawasan yang macam ni, okay, dia akan menyebabkan struktur tanah tu loose. Bila struktur tanah ni akan jadi loose, dia akan menyebabkan hakisan oleh air. Ataupun senang kata, di kawasan yang tak ada pokok, hakisan lebih mudah berlaku disebabkan air tu tak dapat diserap oleh pokok dan dia menyebabkan tanah tu menjadi loose. Bila tanah tu menjadi longgar, struktur tanah tu menjadi longgar, kebarangkalian untuk berlakunya hakisan tanah adalah sangat tinggi dan kebarangkalian untuk berlakunya banjir adalah sangat tinggi. Sebab tu kebanyakan kawasan perumahan dia akan tanam pokok dan satu lagi dia akan buat satu tasik. Tasik tu bukan saja untuk rekreasi tau. Tasik tu actually adalah kawasan tadahan air. So bila air hujan tu turun, air hujan tu tahu dia nak pergi mana. Dia akan pergi ke tasik tu tau. Okay. Kalau tak ada tasik, dia akan menyebabkan air tu tak tahu nak pergi mana. Air tu boleh menyebabkan tanah dekat kawasan yang tinggi tu dia jadi loose, boleh jadi landslide ataupun dia boleh menyebabkan banjir. So senang kata di kawasan perumahan, kebanyakan orang kata developer ni dia akan buat tasik sebab tasik itu adalah satu tempat untuk cover hutan-hutan yang telah ditarah. So air hujan tu turun, dia tahu nak pergi mana, dia akan pergi ke tasik. Okay, so itu adalah alternatif untuk ini, kawasan tadahan air. Dia pergi tarah pokok untuk buat rumah. So bila dia tarah pokok untuk buat rumah, sekarang dah tak ada kawasan tadahan air. So alternatifnya, dia akan buat satu tasik untuk sebagai kawasan tadahan air. Dan kebanyakan tasik di tepi tasik tu kat mana-mana dia orang akan buat taman rekreasi adalah untuk dia orang tanam pokok. Dia orang nak ganti pokok yang dia orang dah tebang tu. Okay. Now, satu lagi keburukan yang ini cerita dia ni saya rasa if you nak mistaken dah pupus tau. Iman ni nama dia Iman adalah badak sumbu Sumatera yang last sekali tau. Okay, badak sumbu ni dia mati pada tahun 2019. Okay, dia mati disebabkan apa? Dia mati disebabkan ada ketumbuhan pada uterusnya. So senang kata sekarang, badak sumbu Sumatera ni, if I not mistaken dah tinggal yang jantan tu dah mati kot saya rasa. Kita dah tak ada badak sumbu Sumatera. Maksudnya dah tak ada anak badak sumbu Sumatera. So kita boleh kata, kita boleh declare badak sumbu Sumatera ni dah pupus. Saya rasa tinggal satu ke dah mati. Saya macam pernah baca-baca, dia tinggal seekor je. Itu pun jantan. Maksudnya itu the only one. So dah tak ada dah anak daripada badak sumbu Sumatera sebab yang betina dia dah mati. Yang tinggal jantan je. So itu adalah disebabkan oleh kes ni, penyahutanan berleluasa. So kehilangan habitat untuk badak sumbu Sumatera. Okay, so ini adalah penyahutanan. Okay, tajuk ni dia dry sikit. Eutrofikasi. Pernah dengar tak apakah yang dimasukkan sebagai eutrofikasi? Apakah itu eutrofikasi? Nombor 3. First time ke dengar? Ya kot. Ya kot, okay. Budak pertanian pernah dengar tak eutrofikasi? Dia ada kaitan dengan pertanian ni? Ama ke Huda ke Ayuni ke Amsha pernah dengar tak eutrofikasi? Cikgu Farizan pernah ajar tak eutrofikasi? Tak kot, belum lagi Okay, Nam. Eutrofikasi ni macam ni tahu cerita dia. Okay, lebihan baja senang kata ni adalah kawasan ladang. Mana ladang ni? Okay, katakanlah ini kebun. Kebun ni, okay, dia letak baja. Kebun ni pakai baja. Nama baja tu adalah baja fosfat. So sekarang katakanlah ada seorang petani tu nak cepat dia punya pokok-pokok dia gemuk, gebu besar, dia letak baja fosfat ni secara berlebih-lebihan. So apakah kesan jika kita letak baja fosfat yang berlebihan? So kita bayangkan ini. Okay, yang ni Amsha yang buat kalau jadi petani. So kat sini kita kata lebihan sisa nitrat dan fosfat ni yang berlebihan tu, dia bila kita letak kat dalam tanah, tak semua nutrien fosfat dengan nitrat tu akan diserap oleh pokok tau. Ada serta nitrat, ada serta fosfat ni yang berlebihan ni, yang meresap masuk ke dalam tanah ni, akan dialihkan oleh air hujan. Bila hujan tu turun, so ada baja-baja tu akan dialihkan pergi ke sungai. So keyword dia pertama, lebihan. Lepas tu, lebihan tu pergi ke mana? Dia pergi ke sungai.
Lepas tu, bila dekat sungai, nitrat dengan fosfat ni dah meningkat. Kedua, sungai. Ketiga, dia meningkat. Bila dia meningkat, dia akan merangsang pertumbuhan alga. Alga ni adalah kawasan yang dekat sungai tu dia warna hijau atas permukaan dia. Okey, tak elok tau, alga tu banyak. So, keadaan pertumbuhan alga yang terlampau banyak, ini kita kenali sebagai eutrofikasi. Kesimpulannya, macam mana kita nak tahu eutrofikasi itu berlaku bila satu tasik tu ada banyak alga. Macam mana kita tahu alga tu banyak? Sebab atas permukaan ni semua ni warna hijau. Okey, hijau. So, macam mana alga ni boleh jadi banyak? Disebabkan oleh fosfat yang berlebihan. So, sekarang kita tengok tau. Okey, apa kesan eutrofikasi ni berlaku? Kesan kepada tumbuhan organik. Kita nak bayangkan, katakanlah ni tasik, cantik saya lukis tasik. Atas ni warna hijau. Hijau ni, saya kata ni, atas ni, ini dah banyak alga. Ini ada banyak alga. Alga yang terlampau banyak ni, ini kita kata sebagai eutrofikasi. So, macam mana awak nak tahu eutrofikasi telah berlaku bila alga tu banyak sangat atas permukaan tasik tu? So, bila alga ni banyak atas permukaan tasik, dia akan menyebabkan ikan, tumbuhan yang dekat bawah permukaan tasik ni, dia dah oksigen kurang. Bila oksigen kurang, apa jadi pada ikan tu? Sebab oksigen tu semua dah diambil oleh alga, so sekarang oksigen yang ada dalam tasik tu dah kurang. Apa jadi pada ikan tu? Mati. Ikan tu akan jadi mati. So, kita nak cakap macam tu je. So, ayat dia dekat sini, kita kata kadar fotosintesis tu akan jadi rendah. Kandungan oksigen ni pun juga akan jadi rendah. So, nampak oksigen akan rendah, fotosintesis juga rendah. Adalah rendah. So, menyebabkan banyak tumbuhan haiwan akuatik akan mati. So, bila lama-lama dia mati, dekat sini akan mati, bakteria pula yang banyak. Bakteria. Kenapa bila haiwan ni mati, bakteria banyak? Teka. Bila haiwan ni semua mati, kenapa bakteria boleh jadi banyak? Sekejap. Kenapa bila banyak haiwan mati, bakteria banyak? Ada banyak bakteria, ada banyak populasi bakteria dekat dalam tu. Mula eutrofikasi, atas tu warna hijau. Sebab haiwan jadi bangkai. Yes, very good. Haiwan jadi bangkai dan dia mengalami proses penguraian. Yes, very good Nurul Iman. Okay, so pandai pun awak. So sekarang sebabnya dah banyak mati, dah jadi bangkai. So sekarang bila mikroorganisma tu banyak, kita nak kata dekat sini, BOD adalah tinggi. So, bila bakteria banyak, BOD adalah tinggi. Okey, BOD tinggi ni, kita kata BOD yang tinggi ni bagus ke tak bagus? Teka, BOD tinggi ni bagus ke tak bagus? Iman, BOD tinggi ni bagus ke tak bagus? Awak teka, BOD tinggi ni bagus ke tak bagus? Banyak sangat bakteria, banyak sangat bangkai. So BOD ni sebenarnya kita nak, kalau saya nak cakap, BOD tinggi ni kita nak kata kualiti, okey, soalan saya tukar sikit. Bila BOD tinggi, kualiti air tu bagus ke tak bagus? Bila BOD tinggi, awak teka kualiti air tu bagus ke tak bagus? Tak. Iman ni tak perasan kot ni. Okay, so kualiti air adalah kurang. Bila kualiti air ni adalah kurang, kita nak kata pencemaran air adalah tinggi. So kesimpulannya, eutrofikasi adalah satu indikator nak katakan berlakunya pencemaran air. Okey, kenapa dia berlaku pencemaran air? Sebab BOD adalah tinggi. Kenapa BOD ni boleh jadi tinggi? Disebabkan ada banyak bakteria. Okey, so bila banyak bakteria, BOD tinggi, kita kata kualiti air adalah rendah. So eutrofikasi adalah satu fenomena
yang nak menunjukkan kualiti air di kawasan tertentu itu adalah rendah. So katakanlah air paip yang kita minum, awak nak BOD tu tinggi ke rendah? Kalau air paip yang kat rumah kita, awak nak BOD dia tinggi ke rendah? Yeah, very good. So awak dah pandai. So kita nak cakap macam ni. Air yang bagus, BOD dia mesti rendah. So bila BOD dia rendah, kita nak kata tahap pencemaran adalah rendah. So tahap pencemaran rendah disebabkan kenapa kurang mikroorganisma pengurai. Bakteria kurang. Bakteria pengurai ni jadi kurang. So, ini kita akan belajar nanti. Right. So, sini je. So, macam mana kita nak tahu air tu tercemar atau tidak? Air tu tercemar atau tidak? Kita guna satu larutan warna biru. Namanya adalah metalina biru. So, senang kata ada satu eksperimen. Kita nak menguji BOD. Tahap pencemaran air. Namanya adalah metalina biru. Kita ambil, katakanlah kita ambil 6 sampel air. Satu adalah air paip, air longkang, air sungai, air kolam, air telaga, air suling. Kalaulah ikut awak kat sini, awak nak air tu yang ada perubahan atau langsung tak ada perubahan? Maksudnya kita letak sampel air tau, letak warna biru. Lepas tu bila kita letak air tu warna biru, awak nak warna biru tu berubah ataupun dia kekal biru? Mana satu yang elok? Air tu kita letak metalina biru, kekal biru tu elok ke atau dia berubah warna yang elok? Which one? Kekal biru. Yes, kekal biru. So kesimpulannya kat sini, kita nak air tu yang tidak berubah warna. Ni. Sebab kalaulah saya bayangkan macam ni, ada satu botol ni kan. Semua kita letak 200 ml sampel air. Katakanlah kita ada 5 botol. Kalaulah warna dia kekal warna biru, kita kata tak ada mikroorganisma. Bila tak ada mikroorganisma tu kurang, so air tu kekal biru. So kita kata kalau dia kekal biru, ini tiada pencemaran. Okay. Kalau dia cepat bertukar warna, dia punya pencemaran paling tinggi. So awak tengok kat sini, air sungai dengan air kolam, mana satu pencemaran dia paling tinggi? Air sungai dengan air kolam, mana satu pencemaran dia paling tinggi? Air kolam. Kenapa air kolam awak kata pencemaran dia paling tinggi? Sebab masa dia nak menyentuh tu lagi rendah. Yes, very good. Kalau awak tengok warna dia lunturkan warna biru tu lebih cepat, kita kata dia makin tercemar. Yang ini selalu keluar periksa. Tapi saya rasa Amali tak keluar lah ni sebab ini ambil masa 2-3 jam. Amali korang ambil masa 40 minit je kan untuk nak jalankan eksperimen. So maybe kalau ini pun keluar, dia akan keluar soalan struktur je lah. Ini adalah soalan aplikasi kita panggil. Soalan aplikasi maksudnya awak cuba faham konsep dia pasal apa. So kesimpulannya awak tengok dekat sini, kalaulah dia cepat berubah warna, kita kata BOD tinggi. BOD tinggi, kita kata pencemaran adalah tinggi. So saya sampai kat sini sahaja. Okay, now, so pencemaran terma. Apakah itu pencemaran terma? Okay, apakah yang awak faham mengenai terma? Saya rasa tak sempat ni. Apakah yang awak faham mengenai pencemaran terma? Suhu. Okay, very good. So sekarang pencemaran terma ni dia bukan sama dengan pemanasan global tau. Okay. Yang ni awak jangan salah faham tau. Kalau kita kata pencemaran terma ni lebih kepada kita merujuk kepada kualiti air tu merosot. Macam awak nak bayangkan, kilang-kilang ada banyak mesin tau. Bila mesin tu kita nak sejukkan mesin, kita akan guna air tau. So air yang digunakan untuk menyujukkan mesin tu, air tu, dia akan dialihkan pergi ke sungai. So air yang dialihkan ke sungai tu, biasanya air tu adalah panas, hasil daripada nak menyujukkan mesin. So far sampai sini faham tak? Pencemaran terma. Pencemaran, nama je pencemaran terma. Pencemaran terma merujuk kepada kualiti. Yes, terima kasih. Kualiti air tu berkurang.
Kenapa? Sebab ada haba dialirkan ke air. So senang kata pencemaran terma dia menyebabkan suhu air meningkat. Bila suhu air meningkat, kita kata kualiti air tu kurang. So far sampai sini okey kan? So kenapa boleh jadi macam ni? Disebabkan air digunakan sebagai ejen penyejuk untuk menyejukkan generator dalam kilang. Okay, so air yang panas tu tadi akan dialirkan pergi ke sungai. So keadaan ini kita panggil dia sebagai pencemaran terma. So bila suhu ni meningkat, dia akan menyebabkan habitat akuatik ni akan terganggu. Okey, bila habitat akuatik terganggu, okey, dia akan menyebabkan populasi organisma tu berkurang. So kat sini, apa kesan suhu air ni meningkat? Suhu air meningkat dia menyebabkan oksigen terlarut dalam air tu kurang. Okey, so bila oksigen ni kurang, so senang kata populasi ni akan matilah. Semua dia akan mati. Okey, so peningkatan suhu ni, awak tengok kat sini siapa yang suka? Yang suka adalah alga. So alga jadi banyak. So senang kata kalau alga banyak tu pun dia, tapi tadi kita kata eutrofikasi, tapi ini kita tak panggil dia eutrofikasi. Eutrofikasi adalah disebabkan oleh fosfat dengan nitrat berlebihan. So senang kata alga boleh tumbuh dengan banyak, ada dua faktor. Satu adalah disebabkan oleh baja berlebihan. Kedua adalah disebabkan suhu air meningkat. So ini adalah pencemaran terma. Okey, ini adalah pencemaran udara. Typo. Saya rasa saya berhenti sampai sinilah. Okey, saya habiskan tau. Pencemaran udara ni tak ada masalah. Pencemaran udara ni biasanya apa-apa saja adalah disebabkan oleh pembakaran. Okey. Nah, pembakaran ada 3 tempat. Satu adalah daripada kenderaan, kedua adalah daripada kilang, ketiga adalah pembakaran terbuka. Kalaulah daripada kenderaan, biasanya dihasilkan nitrogen dioksida, karbon monoksida, plumbum dan juga asap atau jelaga. Kalaulah daripada kilang, dia akan hasilkan gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Nah, pencemaran udara boleh menyebabkan hujan asid. Ni saya laju tau. Pencemaran udara boleh menyebabkan hujan asid. Kenapa? Dalam pencemaran udara ada 2 jenis gas yang boleh menyebabkan hujan asid, which is sulfur dioksida dan juga nitrogen. Saya ulang. Pencemaran udara adalah keyword dia adalah disebabkan oleh pembakaran. Pembakaran ada 3. Pembakaran oleh kenderaan, so enjin kenderaan, kilang dan satu lagi pembakaran terbuka. Okey, antara pembakaran ni, ada pembakaran ini akan menghasilkan gas berasid, iaitu adalah nitrogen oksida dan juga sulfur dioksida. Okey, so sulfur dioksida dengan nitrogen oksida ini yang akan menyebabkan hujan asid. So awak tengok gas-gas berasid saya ambil nitrogen oksida dengan sulfur dioksida. Okey, dia akan terlarut dalam wap air. So, bila dia terlarut dalam wap air, bila berlakunya kondensasi, okey, yang turun ni adalah sebagai hujan asid. So, hujan asid ni boleh menyebabkan apa? Hujan asid ni akan menyebabkan tanah ni, pH tanah ni akan kurang daripada 5. Dan hujan asid ni juga boleh memusnahkan tisu-tisu tumbuhan dan merepotkan akar tumbuhan. Dan satu lagi, peningkatan hujan asid ni dia boleh mengurangkan populasi plankton. Apakah itu plankton? Apakah itu plankton? Apakah itu plankton? Plankton ni adalah makanan ikan. So senang kata kalau dalam rantai makanan, plankton duduk yang depan sekali. Okay, alright. So akhir sekali adalah pencemaran bunyi. So pencemaran bunyi ni adalah satu bunyi, dia ada hertz dia tau. Ini ada fizik, lebih daripada 80 hertz if I'm not mistaken. Dia boleh mengganggu dan mendatangkan keburukan kepada manusia. Contohnya bunyi kenderaan yang kuat, aktiviti pembinaan, mesin pertanian dan juga industri ataupun muzik yang terlampau kuat. Nah, yang ini yang ini korang kena careful. Biasanya dia boleh menyebabkan apa? Dia boleh menyebabkan masalah stres,
penyakit darah tinggi, penyakit kardiovaskular, kemurungan dan juga sakit kepala. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini. Okey. Yang ini saya akan cerita esok. Now, kesimpulan tadi, aktiviti manusia. Aktiviti manusia yang ancam alam sekitar. Ya, yang ancam alam sekitar. So, berapakah aktiviti, apakah kesan aktiviti manusia yang boleh ancam alam sekitar? Kita belajar apa tadi? Oi, macam mana saya nak bagi tulisan cantik ni ah? Tadi kita dah belajar pasal apa? Apakah fenomena, apakah dia punya aktiviti yang boleh mengancam alam, kesan aktiviti manusia. Yang pertama tadi kita cerita pasal apa? Pemanasan global. Very good. Pemanasan global. So, pemanasan global ni disebabkan oleh apa? Gas rumah hijau. Yes, gas rumah hijau yang terlampau banyak. Gas rumah hijau. Gas rumah hijau. Banyak sangat rumah hijau. Terlampau banyak. So, dia akan menyebabkan suhu meningkat. Dan satu lagi, pemanasan global ni boleh menyebabkan apa? Perubahan iklim. Terima kasih. Perubahan iklim. Tak apa, saya tak marah sebab hari ni Isnin kan, Monday Blues kan. Okay. Now, aktiviti yang kedua ataupun kesan daripada aktiviti manusia. Aktiviti manusia yang kedua yang boleh mengganggu alam sekitar. Penyahutanan. Yes, penyahutanan. Okay, penyahutanan. So, kesan penyahutanan. Dia akan menyebabkan apa? Kita ambil yang buruk dulu. Kesan penyahutanan dia akan menyebabkan apa? Hakisan tanah. Yes, very good. So, awak ingat kat sini dia boleh menyebabkan hakisan tanah. Lagi? Kalau untuk haiwan? Kalau untuk haiwan? Okay, hilang. Yes, hilang biodiversity. Kalaulah haiwan tu semua mati, macam badak sumbu Sumatera tu mati, kita kata hilang biodiversity. Saya rasa ada yang tidur depan handphone ni. Hilang biodiversity. Siapa yang tidur nanti awak tengok balik video ni. Kemudian kehilangan habitat. Hilang habitat. Okay. Kemudian aktiviti kedua yang disebabkan oleh pertanian menyebabkan apakah kesan dia kepada alam sekitar? Dia menyebabkan proses apa? Dia start huruf E. Eutrofikasi. Yes, eutrofikasi. Okey, apakah sebab utama eutrofikasi? Baja yang berlebihan. Yes, very good. Baja apa yang berlebihan tu Aina? Dia ada dua jenis baja. Nitrat. Yes, baja nitrat dan fosfat. Nitrat dan fosfat berlebihan. Okey, dia menyebabkan eutrofikasi. Macam mana kita nak tahu eutrofikasi itu telah berlaku? Apakah yang boleh kita nampak? Pemerhatian kita yang kita nampak. Ada hijau watai. Oh yes, apa hijau tu? Very good Farah. Alga. Yes, pertumbuhan alga dengan pesat. Kalau bahasa Inggeris panggil algae bloom. Pertumbuhan alga yang pesat. Okey, so ini akan menyebabkan organisma akuatik mati. So dia akan menyebabkan bakteria banyak. Bila bakteria banyak, kita kata BOD air itu adalah tinggi. Bila BOD air tinggi, kita kata pencemaran air adalah tinggi. Okey, lepas eutrofikasi, kita cerita pasal apa? Kita cerita pasal pencemaran terma. So, apakah pencemaran terma tadi yang kita dah belajar? Apakah yang kita faham mengenai pencemaran terma? Disebabkan apa pencemaran terma? Suhu meningkat kat mana? Dekat alam sekitar atau air? Air. Yes, suhu air meningkat. Disebabkan apa? Macam mana boleh suhu air ni meningkat?
Air panas, saya tulis sini air panas dari kilang. So bila suhu air ni meningkat, dia akan menyebabkan alga yang suka. So alga pula yang suka, alga banyak. So kita kata ya ini dia akan menyebabkan BOD akan jadi tinggi. Tapi ini kita tak panggil eutrofikasi. Eutrofikasi tu untuk siapa je? Term tu kita guna eutrofikasi tu untuk siapa je? Eutrofikasi. Pertanian. Yes, very good. Bila dia melibatkan pertanian baja, kita baru panggil dia sebagai eutrofikasi. Saya minta maaf, saya teruskan je ni walaupun saya tahu macam ada yang lemau ni. Saya nak bagi dia tutup cantik ni. Okay, lepas tu kita ada pencemaran terma and then satu lagi kita ada pencemaran udara. Saya laju tau sebab sepatutnya awak rehat ni. Okay, pencemaran udara awak ingat apa-apa adalah disebabkan oleh pembakaran. Okay, yang paling utama tau, pembakaran. So kita ada 3 jenis pembakaran, kenderaan, kilang dan juga pembakaran terbuka. Okay, antara pembakaran ni dia akan menghasilkan gas berasid iaitu gas nitrogen oksida dan sulfur dioksida. So, gas-gas ini akan menyebabkan apa? Gas-gas ni boleh larut dalam air. Dia boleh menyebabkan apa gas-gas ini? Dioxide. Yes, gas-gas ini akan menyebabkan hujan asid. Saya dah nervous ni. Bila nervous, eja pun tak boleh. Hujan asid. Okay, right. Last sekali. Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni, kalau saya tak silap, dia punya bunyi tu ada certain had tau. Adalah lebih daripada 80 desibel kot saya rasa. 80 desibel lah saya rasa saya belajar dulu. Pencemaran bunyi. So pencemaran bunyi ni adalah disebabkan bunyi terlampau kuat. Apakah kesan bunyi terlampau kuat? Sakit kepala. Yes, very good. Terlalu kuat. Dia boleh menyebabkan sakit kepala dan juga stres. Yelah, cuba bayangkan kalau lah jiran awak hari-hari dengar lagu macam nak bagi satu taman dengar. Of course awak akan menyebabkan awak jadi stres. Siapa ada sakit darah tinggi, dia punya darah tinggi akan jadi meningkat. So, itu sahaja kita belajar hari ini. Saya minta maaf pada yang diorang tidur tak dengar cikgu cakap apa-apa. Itulah. Siapa yang tertidur tu, okay, awak tengok balik video ni. So, kesimpulannya hari ni kita cerita pasal aktiviti-aktiviti yang mengancam alam sekitar. Apakah kesan dia? So, kita dah belajar ada 5. Pertama sekali kita cerita pasal pemanasan global. Okay. Kedua, kita cerita pasal penjahutanan. Ketiga, kita cerita pasal eutrofikasi. Kalian nak cakap apa? 1, 2, 3, eutrofikasi. Lepas tu, keempat, pencemaran terma. Kemudian kita ada pencemaran udara. Dan akhir sekali 6, kita ada pencemaran bunyi. Saya minta maaf sebab saya laju sangat. Sebab saya aim seminggu sahaja untuk topik ni. Tapi kalau awak rasa stres, awak boleh tengok video. Saya ada buat video recording untuk topik ini. So, do you have any question for this one? Ada tak soalan untuk topik ni? Yang kita belajar ni? Tak ada? Semua faham? Saya takut tau sama ada saya ajar terlampau bagus, which is satu statement yang sangat riak, ataupun korang tak tahu apa benda yang korang belajar. So korang ni masuk yang mana satu ni? Rasa tak tahulah saya. First. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. So itu saja. Cuma saya nak cakap, saya nak buat kelas tambahan. Saya minta maaf. Saya nak kena buat kelas tambahan. Sebabnya saya nak kena habiskan silibus sebelum buka sekolah. So saya aim nanti saya buat full. Kelas tambahan tu saya buat sama ada hari Isnin atau hari Selasa je. Nanti saya buat full hari tu, hari Isnin atau Selasa. And then waktu tu adalah pagi. Waktu dia sama ada pukul 2 sampai pukul 3 atau pukul 8 sampai pukul 9. So korang buat pool, korang pilih yang mana satu. So kita ikut suara majoriti. Kita mula minggu depan. Saya tak nak mula minggu ni. Sebab minggu ni bagi saya korang baru nak cari mood kot. So saya tak nak push lebih-lebih. So kita buat minggu depan. So do you have any questions? Korang ada masalah? Tak ada. Ada, Alhamdulillah. So
itu sahaja. So bolehlah take file sebelum masuk kelas seterusnya. So thank you so much everybody. Thank you. Okay, bye. Ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih, Okay, cikgu. bye. Terima kasih, cikgu. Hai cikgu. Terima kasih Bye-bye. semua.